akan menceritakan sedikit tentang detik-detik kewafatan Nabi Muhammad SAW. Bermulanya daripada haji wida, iaitu haji perpisahan, sehingga akhir riwayat baginda di pangkuan sahabat, isteri dan anak baginda. Peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW jatuh sakit 3 bulan setelah baginda mengerjakan haji wida, iaitu haji perpisahan, sebagai tanda haji terakhir Nabi Muhammad pada 10 Hijrah. Sakit kepala dan demam baginda berlarutan, sehingga ada riwayat yang mengatakan sakit Rasulullah ini bermula apabila baginda termakan seketul daging kambing yang diberi oleh bangsa Yahudi ketika di Perang Khaybar, dan daging tersebut telah dicampuri oleh racun. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu telah memuntahkannya semula, tetapi masih ada sisa-sisa racun yang terdapat di dalam badan baginda. Sakit Rasulullah ini masih berlarutan sehinggalah akhir kewafatan baginda. Akibat rasa sakit yang teramat, baginda bertanya kepada para isteri baginda, rumah siapakah yang akan menjadi giliran seterusnya setelah baginda tinggal di rumah Maimunah. Jadi atas persetujuan para isteri baginda, dan mereka bersetuju untuk Nabi Muhammad SAW tinggal dan dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah sehingga akhir hayat baginda. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah, dan baginda memberitahu kepada isterinya bahawa baginda sakit kepala yang amat sangat, sehingga baginda mengikat kepala dengan kain yang berwarna kuning. Nabi Muhammad SAW mula sakit dari akhir bulan Safar sehingga 12 Rabiul Awal, iaitu selama 20 hari. Ibnu Mas'ud memegang Nabi dan beliau berkata, panasmu itu bersangatan. Kat sini yang ingin disampaikan ialah keadaan Nabi, kepanasan badan Nabi itu yang amat panas, pedih yang dihadapi oleh baginda. Dan Nabi pun berkata, sesungguhnya kami para Nabi diuji Allah, iaitu sakit. Dan Allah akan beri sakit itu dua kali ganda kesakitan dari orang biasa. Pada 28 Safar, malam 29 Safar, waktu Isyak, Nabi Muhammad SAW mula tidak mampu untuk menjadi imam kerana sakit yang teramat. Jadi Nabi Muhammad SAW ni memberitahu isteri baginda, iaitu Sayyidatina Aisyah, untuk memanggil Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Jadi Sayyidatina Aisyah ni berkata, seandainya Abu Bakar menjadi imam, beliau akan mudah menangis. Jadi Sayyidina Umar pun tak menjadi imam pada malam itu. Yang menjadi imamnya adalah Sayyidina Umar. Apabila Nabi Muhammad SAW ni mendengar itu suara Umar, lalu baginda bertanya kepada isterinya, di mana Abu Bakar? Di mana Sayyidina Abu Bakar? Jadi Nabi Muhammad menyuruh isterinya itu, Sayyidatina Aisyah, memanggil Abu Bakar untuk bertemu baginda. Dan ketika itu Nabi pun berkata, wahai Abu Bakar, aku sakit. Setiap kali aku tak menjadi imam, setiap kali aku tak naik menjadi imam, kamulah yang menjadi imam. Jadi di sini dari 28 Safar, malam 29 Safar itu, mulalah Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 kali sehingga akhir riwayat baginda. Di sini ada dua riwayat yang mengatakan pada 12 Rabiul Awal, waktu subuh, Nabi sihat semula dan Nabi dipapah oleh Fadil bin Abbas
dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu mereka solat bersama dan yang berimamkan Abu Bakar. Ada juga riwayat yang kedua yang menyatakan dari Anas bin Abi Malik, iaitu Nabi tak keluar bilik tetapi Nabi berdiri dan Nabi menyelat tirai. Lalu Sayyidina Anas berkata, daripada saf aku dapat melihat wajah Rasulullah itu bercahaya dan Nabi melemparkan senyuman kepada mereka sewaktu mereka ingin solat subuh. Lalu Nabi menyuruhkan tirai itu semula dan itulah kali terakhir Rasulullah senyum kepada mereka. Para sahabat yang melihat Nabi sudah sihat, lalu mereka meminta izin kepada Nabi untuk urusan luar kerana ada urusan kerja, kerana selama keadaan Nabi yang tenat, keadaan Nabi yang sakit itu, mereka hanya duduk dan menunggu tentang keadaan Rasulullah itu dari semasa ke semasa. Selepas masuknya waktu duha, panas Nabi itu semakin meningkat sehingga Nabi pitam dan sedar. Dan kemudian Nabi pitam dan sedar semula. Lalu setelahnya Nabi terjaga, ada yang menyatakan bahawa Nabi menyapu air di muka dan badannya. Lalu Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Abu Kuhaifah, iaitu adik Sayyidatina Aisyah, masuk bertemu baginda dan beliau memegang kayu sugi. Kemudiannya Rasulullah menunjukkan kepada kayu sugi itu dan beliau berkata, beliau memberi isyarat untuk bersugi. Jadi Sayyidatina Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, aku ambil kayu sugi ini dan beri kepada kamu." Dan Nabi pun angguk. Lalu Sayyidina Abdul Rahman memberi kayu sugi itu kepada Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Aisyah menggigit pada hujung batang kayu sugi itu sehingga kayu sugi itu lembut. Selepas itu Nabi pun bersugi dan Nabi petam semula. Di sini dapat kita lihat tadi makhluk yang lain yang air liurnya bertemu dengan air liur Rasulullah melainkan Sayyidatina Aisyah. Akibat sakit Nabi yang semakin tenat, Nabi ada berkata, semua Rasul akan diberi pilihan oleh Allah sama ada untuk kekal di dunia dan masuk ke syurga atau mati bertemu dengan Allah kemudian masuk ke syurga. Tetapi Nabi boleh pilih untuk kekal hidup dan masuk ke syurga. Akan tetapi Sayyidatina Aisyah berkata, aku memahami Nabi lebih memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW menyuruh Sayyidatina Aisyah memanggil Sayyidatina Fatimah, anak andanya, untuk memberitahu sesuatu. Jadi baginda berbisik untuk kali pertama, berbisik kepada anaknya dan Sayyidatina Fatimah menangis. Untuk kali kedua, apabila Rasulullah berbisik dan Sayyidatina Fatimah tersenyum. Sayyidatina Aisyah hanya melihat keadaan anak dan ayah itu dan setelah baginda berbisik kepada anak andanya, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Sayyidatina Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah itu? Tetapi Sayyidatina Fatimah tidak memberitahunya. Sehinggalah beberapa hari selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW ni, Sayyidatina Fatimah berceritakan kepada Sayyidatina Aisyah yang Nabi berbisik kepadanya pada kali pertama, iaitu, wahai Fatimah, aku sakit ni sebab sakit nak wafat. Lepas tu untuk bisik yang kedua, Nabi Muhammad berkata, wahai Fatimah,
kamu ahli keluargaku yang pertama yang akan mati selepas aku. Ini juga dikatakan mukjizat yang terakhir, mukjizat terakhir Nabi sebelum baginda wafat. Kemudian keadaan Nabi yang semakin tenat, Nabi berkata, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya bagi kematian itu kesakitan. Ya Allah, ringankan sakitku sehingga akhir doa Nabi, dan Nabi Muhammad SAW itu pun berkata dan mengangkat tangannya, aku memilih teman yang teragung iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda menghembuskan nafas yang terakhir. Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, sahabat pertama yang masuk melihat Nabi ialah Sayyidina Umar dan beliau menangis. Beliau membuka kain yang menutupi muka Nabi, lalu beliau menutup semula kain itu. Sayyidina Umar berkata, siapa yang berkata Nabi itu wafat, dia munafik. Siapa kata Nabi wafat, aku potong kaki dia, aku potong kepala dia. Nabi tak wafat, tetapi Nabi bertemu dengan Allah seperti mana Nabi Musa pergi ke Tur Sina selama beberapa puluh hari. Jadi, kemudiannya Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman duduk terdiam tanpa berbuat apa-apa, tanpa berkata apa-apa. Sayyidina Umar mengamuk lalu mengelilingi Kaabah. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam rumah Sayyidina Aisyah itu, lalu membuka kain yang menutupi wajah Rasulullah dan berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu beliau mencium Rasulullah dan berkata, kamu ini wangi ya Rasulullah, hidup dan mati. Ya Rasulullah, kamu telah merasai kesakitan mati itu dan sesungguhnya kamu tidak akan merasakan selama-lamanya. Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Abu Bakar menyuruh Sayyidina Umar untuk duduk dan diam. Sayyidina Abu Bakar naik dan berkhutbah, wahai semua umat Muhammad, sesiapa yang selama ini yang menyembah Muhammad, maka hari ini Muhammad mati. Siapa yang menyembah Allah selama ini, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Abu Bakar menyebut satu ayat Quran, Muhammad itu ialah seorang Nabi dan Rasul. Yang sebelumnya ada banyak lagi Nabi dan Rasul yang lain hidup dan wafat. Apakah ketika Muhammad itu mati atau terbunuh syahid, kalian akan berpaling dan kufur? Sayyidina Umar pun berkata, seolah-olah itu kali pertama aku mendengar ayat itu, dan lembik tubuh Sayyidina Umar dan beliau yakin Nabi sudah wafat. Lalu beliau terperap di atas tanah. Sesungguhnya kewafatan Nabi Muhammad SAW ini memberi kesan yang mendalam kepada para sahabat dan umat Islam ketika itu, kerana pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu besar, dan juga kasih sayang dan cinta mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Kesan dan iktibar yang dapat kita ambil daripada kisah kewafatan Nabi Muhammad SAW ni ialah keadaan berduka cita, sedih itu tidak menghalang para sahabat untuk meletakkan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal dan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah yang semakin kukuh. Dan mereka masih menjalankan tanggungjawab dalam menyebarkan dakwah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW demi menegakkan dan menyebarkan agama Islam itu. Iktibar yang dapat kita ambil daripada kisah ini ialah kita perlu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat kekal dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi Allah itu tiada permulaan dan tiada perakhiran, tetapi manusia itu hidupnya hanya sementara saja.